Hi, Assalamualaikum everyone and welcome to another episode of Kun Fudulian, where you ask and Asatidas answer, insyaAllah. I am Akmal, a fellow committee member of Fitwa Al-Mawaddah, and with me today is Ustaz Zaid Ishaq, Executive Imam of Masjid Al-Mawaddah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Ustaz Zaid Ishaq, Imam Eksekutif di Masjid Al-Mawaddah. InsyaAllah saya akan cuba menjawab soalan-soalan yang dikemukakan insyaAllah. InsyaAllah. So, our medium today will be in English, but Ustaz prefers in Malay, so I will be summarizing in English so that both Malay listeners and English listeners will be able to benefit, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so let's move on to the first question, insyaAllah, Ustaz. Boleh. First question is, Ustaz, are there any tips for Quran memorization? InsyaAllah tips hafalan ataupun Quran memorization, kalau yang pertama ialah kita mesti betulkan niat kita. Niat tu mesti betul. Kenapa kita nak kena hafal Quran? Kenapa kita nak hafal Quran? Adakah kerana semata-mata nak mencari redha Allah ataupun nak menunjuk-nunjuk? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita hafal, kita mesti cari waktu yang sesuai. Waktu yang paling sesuai sekali ialah selepas kita mendirikan sembahyang ataupun selepas kita solat. Sebaiknya waktu subuh. Waktu subuh is waktu yang di mana kita tengah lagi fresh untuk menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, pastikan sebelum kita menghafal ayat tersebut, bacaan kita, fasahah dalam kita sebutan huruf dan juga tajwid mesti diperbetulkan. Yang keempat ialah kena berulang-ulang bacaan. Hafalan bukan hanya sekali, tapi berkali-kali kena ulang, terutama sekali di dalam sembahyang. Dan kalau boleh cuba untuk memahaminya. Mungkin itu sedikit sajalah. Sebenarnya banyak lagi tips-tips untuk hafal Al-Quran. Tapi kita mulakan dengan niat yang betul, masa yang sesuai, dan perbetulkan bacaan dan mengulangi bacaan tersebut. Wallahu a'lam. Okay, basically to summarize, are there any tips for Quran memorization? Ustaz mentioned 5 pointers. Okay, so number 1 is starting with the right intention. Second one would be repetition, continuous repetition of the ayats. The third one would be finding the right time, especially after solat subuh. The fourth one would be to understand. To understand the verses that we read. And 5, ulang kaji dan bacaan berulang. Yes, to repeat lah as I boleh baca dalam solat kita. Yes, insyaAllah. To read in our solat, insyaAllah. Okay, so the first question done. Second one would be how do we find semangat in hafalan? Okay, he complains to us, as in he needs to find motivation. Okay, how to hafal and to get closer to Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya tanya Akmal ni cinta tak? Sayang tak dengan Allah? Sayang Allah. Kita semua sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menghadapi orang yang kita cintai, selalunya kita akan selalu hubungi dia kan, kita message dia, kita WhatsApp dia, kita berbualkan handphone dan sebagainya. Jadi begitu juga, bila kita cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah kita ingin sentiasa sama ada kita berbicara dengan Allah ataupun Allah berbicara dengan kita. Ustaz teringat satu kata-kata Imam Hasan Al-Basri, yang mana kata beliau, jika kau ingin Allah berbicara padamu, maka bacalah Al-Quran. Dan jika kau ingin bicara pada Allah, maka dirikanlah solat. Maknanya dalam ungkapan kata-kata ini nak mendidik kita untuk kita ni cinta untuk membaca Al-Quran. Dan setelah membaca, pastinya kita akan mula menghafal. Sama juga macam kita bercinta dengan manusia, kita bukan hanya hendak berbual dan lepas tu kita kalau boleh nak lebih rapat lagi. Ada ikatan yang halal lah kan. Tapi begitu juga Al-Quran pun begitu juga. Bila mana kita kata kita cinta dengan Allah, kita bukan hanya setakat nak berbicara, kalau boleh kita nak menghafal Quran. Jadi pupuklah semangat kita untuk kita ni sentiasa ingin Allah berbicara dengan kita dan kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki orang yang khusus, ataupun ahliyin dari kalangan manusia. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Rasulullah, mereka lah ahlul Quran. Yang ini orang-orang ini disebut sebagai ahlul Quran kerana khususnya mereka ni rajin membaca dan menghafal Quran. Dan ada juga para ulama mengatakan bahawa maksud daripada ahlul Quran ni bukan sahaja membaca, tapi mereka ni di kalangan orang-orang yang suka menghafal ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, pupukkanlah semangat kita untuk membaca ayat-ayat cinta. Inilah ayat-ayat cinta, ayat-ayat panduan dalam kehidupan kita. Bukan setakat kita baca, tapi kita menghafalkannya. Itu untuk memupuk semangatlah, nak motivate kita untuk berbicara sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okay, so to summarize the answer, whether to motivate us to get closer to Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz mentioned about the quote from Hasan Al-Basri rahimahullah that says that to talk to Allah Subhanahu Wa Taala is through solat, and to understand Allah Subhanahu Wa Taala's speech towards you is to read the Quran. And Ustaz also mentioned that the Quran itself is a love letter from Allah Subhanahu Wa Taala, and like lovers, when we say that we love Allah Subhanahu Wa Taala, we will always remember His words and to memorize them and to further our understanding towards the Al-Quran, insyaAllah. Okay, so Ustaz, for the last question, is a bit comical lah, it's a bit funny. Okay, our participant here asks whether Nabi Adam alaihi salam or dinosaurs existed first. Yeah, and are there any stories in the Al-Quran about dinosaurs and the end of the world? Awak rasa dinosaur ada tak? Okey, dalam Al-Quran secara exactly sebut dalam Al-Quran tentang dinosaur ni memang tak ada. Tapi menurut kajian sains, mereka jumpa haiwan tersebut. Maknanya haiwan tersebut, dinosaur tu wujud. Pada bila masanya, wallahu a'lam bissawab. Cuma saya nak bawa kita ni untuk memerhati firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ila akhir ayat, yang mana maksudnya ketika dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Maka para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah engkau ya Allah hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat bencana, menumpahkan darah dan berbunuh-bunuhan. Jadi daripada ayat ini kita tahu bahawasanya Nabi Adam bukanlah makhluk yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala cipta Nabi Adam untuk jadi khalifah. Kemudian kenapa malaikat tanya? Kenapa Allah nak ciptakan Nabi Adam sedangkan dikhawatiri akan merosakkan muka bumi ini? Maksudnya ada makhluk sebelum Nabi Adam yang merosakkan bumi ini. Itu pasal dipersoalkan oleh para malaikat. Tapi Allah tidak marah, kan? Allah melanjutkan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi maknanya logiknya bahawasanya sebelum Nabi Adam ada makhluk lain yang Allah cipta. Sama ada dinosaur tu atau tidak tu wallahu a'lam bissawab. Tapi dalam Al-Quran tidak ada menyebut tentang perkataan dinosaur. Dan cuba tentang berkenaan hari kiamat, actually banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang end of the world. Cuma cara saya ringkasnya lah, cuba awak baca surah Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, dan baca makna ayat tersebut. Awak akan ketahui bahawasanya Allah nak menunjukkan bahawasanya suatu hari bumi ini akan hancur juga. Wallahu a'lam bissawab. Okay, Ustaz mentioned a lot of pointers. Okay, so to answer whether Nabi Adam alaihi salam or the dinosaurs existed first, okay, so Ustaz mentioned that in the Quran itself, Allah Subhanahu Wa Taala mentioned about the creation of man. And when Allah Subhanahu Wa Taala created Adam alaihi salam as the first human being, the angels questioned Allah Subhanahu Wa Taala, as in they asked, would you create something that would cause destruction on the earth? But Allah Subhanahu Wa Taala replied to them, I know what you know not. Meaning that Allah Subhanahu Wa Taala knows the potential of
human beings, and that generations before Nabi Adam alayhi salam, I mean, there were creations before, but probably they caused destruction on the earth. And whether there are any verses about dinosaurs, Ustaz mentioned that there are no as in ayats or verses on dinosaurs. However, scientific proof exists and shows that there were fossils and signs of these dinosaurs' existence. Okay, and about the end of the world, Allah Ustaz mentioned about Surah Al-Zalzalah, which says that on one day the world will finally meet its end. And that concludes our episode for today. We answered 3 questions and tips for Quran memorization, motivation to get closer to Allah Subhanahu Wa Taala, and about the dinosaurs. We thank Ustaz for his time today. And till the next episode, insyaAllah. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.